Suku Jahut, salah satu kumpulan orang asli di Semenanjung Malaysia, dikenali sebagai masyarakat pribumi yang menetap di kawasan Tengah Pahang, terutama sekitar Sungai Krau dan hutan simpan hidupan liar Tengku Hasanal. Namun sejarah awal mereka mencatatkan satu kisah penghijrahan besar-besaran yang menyatukan darah bangsawan Minangkabau dan akar budaya orang asli, tekanan di Pagar Ruyung, dan penghijrahan Tok Bentara Kanan. Pada suatu masa dahulu berlaku pergolakan politik dan perebutan kuasa tanah di wilayah Pagar Ruyung, kini dalam wilayah Minangkabau, Sumatera. Ketika itu, sistem pemerintahan Minangkabau yang berdasarkan adat perpati turut berdepan dengan pengaruh luar dan tekanan dari pembesar lain yang mencabar kedudukan warisah. Tok Bentara Kanan, seorang bangsawan yang mempunyai kedudukan tinggi dalam istana, memilih untuk meninggalkan Pagar Ruyung bersama-sama pengikut dan keluarga kecilnya. Mereka menyeberang Selat Melaka dan tiba di pesisir barat Semenanjung Tanah Melayu. Perkawinan dengan Putri Buloh Betong, titik permulaan warisan Jahut. Di Muar Johor, Tok Bentara Kanan bertemu dengan Putri Buloh Betong, seorang wanita orang asli dari suku Jahut yang dipercayai tinggal di kawasan hutan pesisir. Putri ini dikatakan mempunyai keistimewaan karena berasal dari keturunan yang memiliki ilmu hutan dan kebijaksanaan adat. Perkawinan mereka bukan sahaja menyatukan dua budaya, tetapi juga menjadi asas kepada pembentukan keturunan baru yang akan menyebar ke kawasan pedalaman Pahang. Hasil perkawinan ini, mereka dikurniakan 3 orang anak, 2 lelaki dan 1 perempuan. Kedatangan Temenggong dari Pagar Ruyung, rayuan untuk kembali. Setelah sekian lama Tok Bentara Kanan tidak kembali ke tanah asalnya, seorang utusan berpangkat Temenggong dari Pagar Ruyung dihantar ke Muar untuk memujuk beliau kembali, memandangkan keadaan politik telah reda. Namun Tok Bentara Kanan enggan kembali, kerana telah membina kehidupan baru bersama Putri Buloh Betong dan menerima adat masyarakat Jahut sebagai sebahagian daripada dirinya. Syarat perkahwinan, pinggan dan cawan tempurung, anak perempuan Tok Bentara dan Putri Buloh Betong, yang kemudian dikenali sebagai batin perempuan, membesar sebagai pemimpin wanita dihormati di kalangan masyarakat Jahut di Semantan. Beliau mengambil seorang anak angkat perempuan daripada suku Jahut. Apabila seorang anak raja dari Pagar Ruyung, yang melarikan diri kerana tidak boleh dikhatankan akibat ilmu kebal, tiba di Temerloh dan jatuh hati pada anak angkat batin perempuan, beliau berhasrat untuk mengahwininya. Namun batin perempuan meletakkan satu syarat simbolik yang penuh makna. Jika benar kau sanggup bersama anak suku kami, maka makanlah dari pinggan dan cawan tempurung, sebagaimana kami hidup, rendah hati dan bersatu dengan alam. Anak raja itu menerima syarat tersebut sebagai lambang kerendahan hati dan kesungguhan, lalu perkahwinan dilangsungkan. Penghijrahan anak-anak Tok Bentara ke Pahang, melalui jalan penarikan. 3 anak Tok Bentara dan Putri Buloh Betong kemudian berpindah ke Pahang melalui laluan kuno jalan penarikan yang menghubungkan sungai di barat dan timur Semenanjung. Anak lelaki pertama menetap di sekitar Tasik Chini. Beliau dipercayai membina hubungan dengan masyarakat tempatan, mungkin dari kelompok Senoy atau Mon Khmer. Ada kisah yang menyebut beliau menjadi ketua tempatan dan terlibat dalam sistem tadbir setempat. Anak perempuan, batin perempuan, menetap di Semantan dan menjadi pemimpin wanita pertama dalam komuniti Jahut. Peranannya sebagai batin perempuan menjadi asas kepada struktur kepimpinan unik dalam masyarakat Jahut yang mengiktiraf peranan wanita. Anak lelaki kedua, Mudik ke hulu Sungai Jelai, dipercayai sebagai leluhur kepada Tok Raja Perba Jelai, tokoh penting dalam sejarah tempatan yang membina hubungan erat dengan masyarakat orang asli. Perkawinan anak raja dan asal-usul adat berkhatan Jahut. Anak raja dari Pagar Ruyung yang berkahwin dengan anak angkat batin perempuan, kemudian menetap di kawasan Temerloh. Disebabkan pengalaman silamnya yang tidak boleh dikhatankan, kerana ilmu kebal, beliau memperkenalkan adat berkhatan dari tempat asalnya kepada anak lelaki mereka, namun dengan penyesuaian mengikut budaya tempatan. Upacara itu disambut besar-besaran dan menjadi satu acara sakral, lengkap dengan pawang juru arah, bendera merah putih, musik, dan alat istiadat yang menggabungkan unsur kerohanian tempatan dengan simbolisme diraja.
Pembentukan identiti Jahut moden. Gabungan antara darah bangsawan dan akar orang asli membentuk satu identiti baru bagi masyarakat Jahut. Adat dan kepercayaan mereka kini mencerminkan warisan dari dua dunia, istana dan hutan, yang berpadu dalam satu komuniti. Adat berkhatan bergaya istiadat diraja, pemakaian bendera merah putih, peranan simbolik wanita dalam struktur komuniti, batin perempuan, kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan alam, struktur pemimpin seperti Tok Mudim, Pawang, penghulu balai dan juru arah. Suku Jahut hari ini bukan sekadar masyarakat orang asli, tetapi pewaris kepada sejarah panjang yang merentasi sempadan politik, adat dan keturunan. Dari istana Minangkabau ke hutan Pahang, dari tempurung ke takhta, kisah mereka adalah tentang marwah, jati diri, dan ketahanan budaya. Terima kasih kerana setia bersama Nordin Hawk Channel, YouTuber orang kita, suara warisan, cerita kita.